يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله
Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. 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 Allahu Allah haq, 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 Allah Allah haq, Allahu Allah haq, Allahu Allah haq, Allahu Allah hayy, 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 Ya Qayyum 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 Allah hayyun daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq,
Ya Nur Ya Hadi Ya Haq, Ya Nur Ya Hadi Ya Haq, Ya Nur Ya Hadi Ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik, yang maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari'u Ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid, 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 Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebajikan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa,
Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Tuhan kami, layakkanlah kami Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurnialah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka dosa-dosa maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو
واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkan kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lengkapkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ghfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka, Ya Allah. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semua ada dah kan buku ni? Kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan pergi kepada mungkin untuk benda-benda, kita akan ulang kembali kalau bagi pihak yang kawan kita yang sebelah sana, iaitu kita dah di sana kita sudah baca tentang bab pertama, ya, kita dah baca, dah selesai. Tak apa, katakan kawan belah sana, ulanglah lagi Ustazah untuk tujuan benda-benda, ya, untuk tujuan benda-benda. Jadi nak tengok di sini tentang nikmat syurga dalam Al-Quran dan Hadis. Kita sebenarnya kita nak pergi ke syurga. Hidup kita ni bukan kita nak hidup di atas ni saja. Jangan ingat bahawa kita akan kekal di sini. Kadang-kadang kita lihat penerimaan setengah orang, kadang-kadang dia rasa
Dunia ni lah tempat dia. Dunia ni je lah seolah-olahnya. Bukan dia tak tahu kata akhirat tu, tapi dia rasa macam di dunia ni je lah tempat dia nak apa-apa pula di atas dunia ni. Tanpa memandang kepada akhirat, tanpa ingat kepada akhirat. Sedangkan lebihnya, yang lebih-lebihnya kita mesti ingat kepada akhirat. Sebab apa? Di sanalah kehidupan kita hakiki di sana. Ni kehidupan kita di dunia tidak hakiki ni. Hanya sementara sahaja. Sementara sahaja, sebentar sahaja. Sehingga akan diumpamakan. Ada hadis apa? Kalau kamu ini lautan yang begitu luas, kamu letakkan jari kamu di dalam air laut itu, apa yang melekat di jari kamu itu adalah umpama kehidupan kita di dunia ni. Sikit sangat. Sikit sangat. Tapi apa yang sebenarnya yang ada dalam hati-hati kita ni, kita rasa inilah apa ni. Mana kita nak hidup ni, di sinilah di dunia ni yang kita nak pulun apa-apa pun, kata orang Kedah kan, nak pulun apa? Kalau yang tak ingat pada akhirat tu, nak pulun dunia lah. Tak pulun lah apa yang ada di dunia, nak harta ke, kekayaan ke, pangkat ke apa, dia nak pulun di dunia ni. Di dunia ni dia nak dapat. Nak rebut. Sampai timbullah perasaan-perasaan yang tidak baik, perasaan-perasaan hasad, dengki, sebagainya itu. Jadi itulah yang silapnya kita, salahnya kita. Sebab kita lebih mementingkan keduniaan ini. Ini saya bercakap ni dengan diri saya juga tahu. Diri saya juga. Dan kita semua, mari kita sama-sama beringat bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara. Hanya sekadar macam air yang lekat di jari ini saja. Yang lautan yang itulah kehidupan kita. Yang dikatakan, kalau kita dapat syurga, khalidina fiha. Dapat neraka pun, khalidina fiha. Kekal di sana. Kekal benar-benar. Sampai bila-bila kita tak tahu. Macam mana ni? Itulah kita rasa dengan adanya buku ni, kita selalulah tengok, lihat, ingat. Maknanya bagaimana kita nak dapatkan syurga itu. Bagaimana kita nak dapatkan syurga. Kita kata nak dapatkan syurga memanglah dengan susah payah. Tapi apa yang dipaparkan kepada kita dalam buku ini, itulah laluan mudah ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kita nak tengoklah, kita dah selesai daripada mukadimah ke dulu ni, dan sekarang kita masuk kepada bab yang pertama. Bab yang pertama, nikmat syurga yang disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis. Okey, ayat ni sebenarnya dalam surah Naba. Surah Naba iaitulah surah yang ke-78, ayat 31 sampai 36. Surah Naba yang ni dalam juzuk 30 lah. Kalau siapa-siapa yang nak perhatikan, nak sedap lagi, rasa hati tenang lagi, nak tengok-tengoklah nama surah Naba yang bunyinya apa? Amma yatasaalun. Kan dia mulakan dengan amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Maknanya sampai habislah. Jadi dia mulakan dengan amma yatasaalun. Ayat surah Naba. Naba tu makna berita besar. Berita besar di sini maksudnya apa? Hari kiamatlah. Saya kalau boleh, setiap kelas yang dengan saya, mesti ada Quran sama-sama kita. Kita tak mau pisah dengan Al-Quran. Kita nak jadi ahlul Quran. Ya. Kita tak mau pisah dengan Al-Quran. Apa sikit pun kita nak memahami sebenar-benarnya apa yang disebut di dalam Al-Quran. Mungkin ayatnya berbunyi, ayat 31-36. Benda jumpa tak? Dia tak tulis ayat. Dia tulis
terjemahan saja. Muka surat tak tahu, tapi surah Naba yang ke-30 lah. Makna apa ni, juzuk 30 kan? Yang akhir. Muka surat 583 Ustazah. Muka surat 583. Ada kawan kita tolong tengok. Kalau daripada Quran 583. 583. Buka Quran. 583. Biar kita ni jadi cekap. Bila saja sebut Al-Quran, sebut saja surah apa, kita cepat aja dapat cari. Okey. Jumpa dah benda. Mungkin orang belah sana pun memang dah dapat ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya inna ka anna ka selalu saya sebut. Inna tu mana sesungguhnya. Mana ayat tu ayat dia nak kuatkan, dia datangkan dengan perkataan inna sesungguhnya. Kalau anna pun hamzah kat atas ke hamzah kat bawah sama makna. Tapi kalau kita lihat kalau hamzah kat atas tu selalu dia duduk di tengah-tengah ayat. Selalu anna duduk tengah-tengah ayat. Kalau inna di awal ayat, hamzah di bawah di awal ayat. Okey. Sesungguhnya inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza. Apa dia kata situ? Bagi orang bertakwa itu dia mendapat kemenangan. Fauz, mafaz. Orang-orang yang nama Fauzi ke, Fauzan ke, Fawaz ke, Faiz ke, itu mana mendapat kejayaan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Mereka akan beroleh apa? Apa yang mereka akan berolehi? Itulah mereka akan beroleh hadaiqa wa a'naba. Hadaiq itu taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan. Hadaiq ini plural kepada hadiqatun. Kita belajar syarat kan hadiqah. Hadiqatun sebuah kebun. Hadaiq kebun-kebun. Hadaiq tu jamak dia. Jamak kepada hadiqatun. Wa a'naba, a'nab. A'nab adalah jamak juga kepada ainabun. Ainabun. Mungkin kebun satu kebun anggur. Kalau a'nab banyak kebun-kebun anggur kan. Hadaiqa wa a'naba. Itu mereka akan dapat taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan, terutama buah anggur. Wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Apa dia dapat lagi? Kawa'iba atraba. Kawa'ib. Ditafsirkan di sini sebagai nisa'un azaro. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang azaro, darah lah, nak darah lah. Mereka dapat ni. Mereka dapat ini. Kawa'ib, mana anak-anak darah yang
anak-anak dara. Saya dah cerita kepada orang belah sana dulu. Itu anak dara yang macam mana? Yang qad barazat asda'uhunna wa hunna fi sinnin wahid. Mereka ni tu kalau kita tengok kan, budak-budak yang umur dalam belasan tahun katalah. Budak-budak sekarang ni kalau umur 9 tahun pun dah, kita kata ni dah tegang, dah naik dah ni. Dah naik dah tu. Cukup sehati kita kalau tengok cucu tu dia sihat kan. Dia umur baru dah jam 4 ke, dah naik dah ni. Semua. Ni naik apa ni? Naik apa dia kata naik apa? Depan ni lah. Dalam ni dia sebut betul tetek dia. Asda tu makna tetek dia dah naik. Maknanya. Cuba tengok ya. Macam mana syahwah orang lelaki kalau tengok macam tu. Tu yang Allah duk suruh tutup tu depan tu. Bukan setakat tutup kepala saja ni, depan ni pun kena tutup lah. Kadang kita tutup pun nampak lagi kan. Itulah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kawaib. Kawaib tu mana wanita-wanita kita kata dara-dara yang macam tu, atrab yang apa ni, yang umurnya sama. Kita kata umur dalam dalam bidadari dikatakan dalam lingkungan umur 33 tahun sebaya semua kan. Tu. Kedua yang dia dapat, mana? Pertama hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Okey. Hadaiqa wa a'naba, kita kira hadaik 1, a'nab 1, 2, kawa'ib atrab 3, wa ka'san dihaqa. Ka'san iaitu gelas. Gelas dihaqa. Gelas yang diisi dalam tu apa dah? Arak. Bukan arak macam dunia punya ni. Ka'san dihaqa iaitu arak yang kita kata apa? Yang safiyah, mana yang kalau minum tak menyebabkan mabuk dan sebagainya. Bersih, tidak menyebabkan mabuk. Wa ka'san dihaqa. Okey, berapa dah dia dapat? 3, 4. Dan lagi la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Mereka tidak mendengar. Mana orang muttaqin ni, mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, lara. Kita berkata lara. Ni lagwan wala kizzaba. Tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada perkataan dusta, wala kizzaba, tidak ada perkataan dusta. Di dunia ni telinga kita ni jaga-jaga aja dengar terus perkataan apa? Lara lah ya Allah. Buka aja TV, kalau saluran apa kata, terus lara lah. Apa ni kita kata lompat-lompat, menari lah apa kan. Dan cakap-cakap pun tidak ada sopan. Wala kizaba. Kalau di dalam syurga tak ada tu semua. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Mana tak ada perkataan sia-sia, tidak ada perkataan yang dusta. Ini adalah jazaan, sebagai balasan. Jazaan min rabbika, daripada Tuhanmu. Itu satu limpah kurnia. Ata'an hisaba, itu satu limpah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikan. Ini ayat Al-Quran yang pertama kita lihat dalam buku ini yang nak menceritakan tentang makna balasan syurga, nikmat syurga yang akan diberi kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ni? Itulah orang-orang yang abrar. Ini orang-orang yang baik-baik, yang mereka ini taat kepada Allah. Macam mana?
Taklah kata-katanya. Makna takwa ni senang je kata-kata orang yang ikut perintah Allah, tinggalkan apa Allah larang. Takwa. Itu orang takwa kan. Kita nak huraikan itu panjang lagi lah. Syurga atau neraka? Muka surat apa? Muka surat 2. Jadi muka surat 1. Muka surat 1 iaitu mengenai ayat Quran tadi ya. Ingat. Maknanya kita pun kalau boleh dah kita belajar, kita selalulah belek-belek dia ayat Quran ni supaya dapat memberi motivasi semangat kepada kita untuk kita dapat seperti mana yang Allah sebut ni. Seperti mana Allah sebut di sini. Okay. Surga atau neraka, ia merupakan destinasi terakhir yang akan dihuni oleh manusia selepas berakhirnya dunia yang ada sekarang ini. Setiap orang pastinya bercita-cita masuk syurga kerana mereka tahu di dalamnya penuh dengan 1000 macam kenikmatan yang tidak pernah dikecapi selama hidup di dunia. Sesuatu yang tidak pernah kita kecap semasa kita di dunia. Okey. Lagi nak menceritakan tentang nikmat syurga, ayat surah Ali Imran. Buka benda. Ali Imran ni ialah surah ketiga di dalam Al-Quran. Ayatnya ialah 133. Kalau yang kawan-kawan sebelah sana, kita pun dah belajar itu pada hari Selasa dengan Ustaz Cik Jah tentang ayat ini. Iaitu ayat 133. Wasari'un. Empat lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Okey. Dan ada sambungan dia lagi. Sekejap lagi kita baca sama-sama. Iaitu di sini dia nak menceritakan tentang syurga tu. Di sini hanya menyebutkan tentang keluasan syurga tu. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan. Sari'u. Ni perkataan sari'u tu bersegera. Mana kita nak bersegera kepada mengerjakan amal-amal yang baik. Saya hilang kan? Okey, Ustaz ada. Nampak? Okey. Ada. Ada. Okey. Lawa. Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa dia maknanya? Bersegeralah. Sari'. Bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan. Ila maghfiratin. Buat amal-amal yang baik, tujuan untuk mendapat maghfirah, untuk mendapat keampunan dari Allah, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Lagi untuk dapat apa? Untuk mendapatkan apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Untuk mendapatkan syurga yang luasnya, bidangnya luas. Seluas apa? Langit dan bumi. Seluas segala langit dan bumi. Bayangkan, maknanya kita
Digalakkan supaya segera mengerjakan amal-amal yang baik. Segera. Mana jangan lambat-lambat lah, jangan tangguh-tangguh. Kita ni selalu tangguh kan. Besoklah lama-lama. Lupa begitu je lah. Segerakan. Nasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada dua perkara yang kita digalakkan supaya bersegera sini. Segera mengamalkan yang baik untuk mendapatkan pertama, iaitu untuk mendapatkan pertama maghfirah. Bila dapat maghfirah, maka akan dapatlah jannah. Kan? Bila kita dapat keampunan daripada Allah, maka kita akan dapat pula syurga. Syurga yang bagaimana keadaannya? Syurga yang luas bidangnya, luas. Kita kata apa? Dia punya bidang dia tu makna luas, seluas segala langit dan bumi. Bayangkan, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Okey, bagaimana kita untuk mendapat maghfirah? Agak-agaknya bagaimana kita untuk mendapat maghfirah? Makna pertama, itulah kita hendaklah bersegera mengamalkan yang baik. Lagi kita bertaubat. Hendaklah kita bertaubat. Tahu kita dapat maghfirah, dapat keampunan. Bertaubat daripada dosa. Kita bersedekah kepada orang susah, miskin dan terlantar. Okey. Saya nak sambung sikit ayat. Sebab kita tak tahu siapa yang dimaksudkan orang yang bertakwa di sini. Uiddat, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ni lagi syurga yang arduhas samawati wal ard ini disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa? Cuba baca ayat yang selepas tu. Allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Okey. Kemudian wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita tengok dulu. Ada lagi tu. Mana orang bertakwa? Kita nak bilang di sini. Kita nak bilang sini supaya kita termasuk dalam orang yang bertakwa ni. Termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Siapa? Iaitulah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau saya silap baca itu siapa? Mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka pada masa mereka sarra, pada mereka dalam masa senang atau susah. Senang lagilah makna menginfakkan harta boleh. Tapi dalam masa susah pun dia cuba infakkan harta dia juga. Ni termasuk orang yang bertakwa. Kita tengoklah. Adakah kita ni termasuk di situ ke? Tak masuk pun di situ ke? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wal kaziminal ghaiz. Yang kedua Yang kedua iaitu orang yang apa yang kedua? Kaziminal ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Hati ni nak marah lah, sangatlah marah. Nak marah ni hati ni tak macam nak pecah lah ni dada ni. Tapi tahan. Kaziminal ghaiz, dapat tahan. Istighfar banyak. Banyak kita. Lebih masa sekarang ni kan. Sekarang inflasi lah. Di kedai. Dia tengok harga naik. Terus nak naik marah kat orang kedai tu. Dia pun ambil daripada apa orang tengah kan orang kata kan. Dengan harga sekian-sekian. Takkan dia nak jual murah, mana dia nak dapat untung sikit. Kita pun tahan marah tahan. Orang yang tahan marah. Kita boleh tak tahan marah? Boleh tak?
Bunda kata ada kala boleh, ada kala tak boleh. Betul. Memang ada kala boleh kita tak, ada kala memang tak boleh. Memang tak boleh. Geram. Tapi Allah kata ni kalau boleh kazimin al-ghaiz, kalau boleh tahan, dia adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat Rasulullah adalah contoh yang top, segala-galanya dia. Kita lihat pada dia. Tengok apa yang berlaku pada diri. Adakah dia marah-marah orang buat sampai kalau kita tengok dalam sejarah, kita orang baca sejarah semalam. Orang letakkan perut apakah, letakkan apa atas masa dia sujud tu, ya Allah. Dia tak kata apa, bangkit tu semua dilihat. Lepas tu oleh anak dia Siti Fatimah, datanglah dia maknanya buang apa yang ada atas ayah dia. Tak marah. Kalau kita zarukah orang ataupun tobok rumah orang kan. Dan top mana contoh. Sebab dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu pada Rasulullah itu adalah ikutan yang baik. Ikutlah Rasulullah. Ikutlah Rasulullah. Jadi itu wal kazimin al-ghaiz. Kazimin al-ghaiz. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan orang, maafkan. Ini pun satu sifat yang susah bagi kita kan, susah bagi kita. Aku kalau boleh tak maaf kan sampai akhirat tu dia. Sampai mati tak maafkan. Tu kita. Jadi kalau kita nak dapat title sebagai seorang yang bertakwa, boleh tak maafkan orang? Boleh tak maafkan orang? Orang buat salah, memang dia buat salah kat kita. Kita maafkan. Ya. Jadi kita inilah maknanya di antara perkara-perkara yang boleh membawa kita ke syurga dengan mudah tanpa hisap mana, kalau kita boleh berperangai sebagai seorang yang bertakwa, itulah yang kita sebut tadi, yang afina aninna, memaafkan manusia. Wal afina aninna. Pertama, kedua, ketiga. Kemudian innallaha Allahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, suka kepada orang-orang yang bersikap baik seperti yang disebut tadi. Kemudian seterusnya ayat tu kata apa? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Lagi yang termasuk di dalam orang tu kalau dia buat sesuatu perkara yang fahisyah. Wallazina idza fa'alu fahishatan. Fahisyah ni selalu di kepada dosa lah, dosa seperti apa? Seperti zina, fahisyah, fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Mereka menzalimi diri ni macam kita melakukan perkara-perkara yang salah lah dalam agama. Contohnya kalau ada diceritakan di dalam tafsir kan, ada seorang tu, kalau tak silap saya lah, ada seorang tu dia masuk, dia nak beli sesuatu di satu tempat tu, di satu kedai tu. Lepas tu dia masuk tengok ada wanita penjual ke apa tak tahu lah. Tahu-tahu dia pergi cium dengan kawan tu, pergi cium orang tu. Tu dia buat zalamu anfusahum, menzalimi diri dia buat perkara tak elok. Langsung dia pergi jumpa Rasulullah. Cerita dia buat macam tu kan. Jadi apa ni? Itu termasuk di dalam kita kata wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Kita banyaklah kita zalimkan diri kita.
Kita menzalimi diri ni banyak sangat. Mana zalim ni apa? Kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita buat benda-benda yang tidak betul. Dengan apa ni? Dengan kehendak syariat kita. Itu makna kita zalim dirilah. Syariat kata kamu sangat-sangat digalakkan supaya menyegerakan sembahyang. Salah. Tapi kita tak. Kita tunggu sampai 2-3 minit lagi nak habis waktu. Kan kita zalim diri tu. Tak boleh. Adalah banyaklah benda-benda kalau kita nak sebutkan kan. Au zalamu anfusahum. Kemudian zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Mana bila dia buat yang macam tu, zafa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum, zakarullah, dia terus ingat Allah. Zakarullah, zikir, dia terus ingat kepada Allah. Zakarullah dan memohon ampun, fastaghfaru li dzunubihim. Kan? Fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian ayat seterusnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Apa itu? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak berterusan, tak terus-terus atas apa yang mereka lakukan, tak terus-terus melakukan dosa, buatan dosa tu. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Jadi kita pegang kuat-kuat ayat ni, iaitu kalau kita nak jadi orang bertakwa, ingatlah 1, 2, 3, 4. Pertama, allazina yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra, yang menginfakkan hartanya, memberikan hartanya dalam masa dia susah, dalam dia masa dia senang. Sarra' mana senang dan susah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yang menahan marah, tahan marah. Bila kita nak marah, kita ingat ayat ya. Kita ingat ayat. Kalau aku tak boleh tahan, kalau tak ikut ayat ni, tak ikut kehendak aku, tak bolehlah jadi orang bertakwa. Tak dapatlah title orang bertakwa. Tak dapatlah aku Allah bagi ganjaran syurga. Ingat gitu. Wal afina 'anil nas. Ini lagi dahsyat. Memang ramai orang tak boleh nak memaafkan. Ingat aja dalam kepala ni, Allah, macam terus naik, macam setengah orang dia jadi menggigil, dia geram tu, dia jadi menggigil. Tak boleh nak maafkan, tak boleh nak cuba lembutkan hati. Ke mana nak kena berlatih lah agaknya kan. Istighfar ni banyak, zikir kepada Allah kan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, apa ni? Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia buat perkara buruk, aw zalamu anfusahum, zakarullah, dia buat perkara-perkara yang tak elok, fahisyah, ataupun menzalimi diri, mereka terus ingat zakarullah, pas ingat kepada Allah, istighfar, fastaghfaru li dzunubihim, meminta istighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Man kan situ? May yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang boleh mengampunkan kita melainkan Allah. May yaghfiru dzunuba illa Allah. Lagi mereka tidak berterusan, lam yusirru ala ma fa'alu. Buat dah kejahatan tu, tak insaf. Teruskan lagi buat kejahatan. Tak berhenti, tak hentikan apa kejahatan yang dibuat tu. Maka itu kalau tak henti, kita tak berhentikan apa yang kita buat,
benda salah tu, maka macam mana nak jadi orang yang bertakwa, ya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Okey. Jadi kita lihat, ambil satu-satu ayat, faham betul-betul dan keluarkan apa yang kita boleh faham daripada ayat tadi, ya. Okey. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Supaya kita jadi orang yang bertakwa, yang kita boleh mendapat maghfirah dan jannah daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab Al-Jami' al-Ahkam, Jami' li Ahkamil Quran. Qurtubi. Dia kata apa? Tafsir Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi kata apa? Para ulama menjelaskan bahawa syurga telah dicipta dan telah ada sekarang berdasarkan firman Allah yang disebut tadi di atas. Ia disediakan untuk orang-orang yang berjaya. Memang dah ada syurga sekarang. Rasulullah juga ada bersabda yang bermaksud, sesungguhnya syurga terdiri daripada 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. Ya. Daripada satu tingkat saja jarak antara langit dan bumi. Macam mana ni nak pergi kepada satu tingkat tu? Allah menyediakannya untuk orang yang berjihad pada jalannya. Rasulullah menjelaskan lagi dalam sabdanya, innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yaumal qiyam. Sungguhnya ruh orang mukmin itu adalah seperti burung yang hinggap pada sebatang pohon syurga sehingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat. Jadi ruh orang mukmin itu ada pada burung, maka nanti di hari kiamat nanti akan dikembalikan kepada jasad dia. Banyak lagi lah teks daripada ayat Al-Quran dan hadis yang menggambarkan syurga dan keistimewaannya. Antaranya dalam surah As-Sajdah itu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Terjemahannya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu. Kita tidak tahu satu persatu. Ini yang kita tahu yang Allah sebut di dalam Al-Quran ataupun Nabi sebut di dalam hadis. Itu je yang kita tahu. Yang banyak-banyak lagi kita tak tahu. Mana maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat. Nikmat yang amat indah, min qurrati a'yun, yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Nikmat-nikmat tu amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal soleh yang telah mereka kerjakan. Itu kita tengok ayat ni disebut selepas daripada ayat apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun. Maknanya ditujukan kepada orang-orang yang bangun malam sembahyang, bangun malam sembahyang, tahajud dan sebagainya lah. Okey. Kemudian ini dalam surah Sajdah ayat 17. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min Lepas tak boleh pergi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini di antara kenikmatan dalam syurga. Itulah ayat ini. Boleh tengok di dalam surah Baqarah ayat 25.
Surah Baqarah ayat 25. Apa maksudnya? Basyiril ladzina amanu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tentulah ayat ini ditujukan kepada Nabi kita lah. Berilah sebab Nabi kita tu adalah mubasyir, munzir. Nabi kita adalah sebagai yang membawa berita gembira dan membawa ancaman. Munzir, ini basyir. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Basyir. Ingat, basyir. Anzir. Itu lawan dia. Basyir lawan dia. Anzir. Beri ancaman, beri berita ancaman. Basyiril ladzina amanu. Berilah berita gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina amanu, dan beramal soleh. Wa amilus solihat. Sesungguhnya mereka beroleh syurga. Anna lahum. Saya sebut tadi anna tadi kan. Anna dia duduk tengah-tengah ayat, dia kena bagi atas hamzah dia. Kalau dia duduk di awal ayat tadi, kita boleh baca bari bawah. Inna ka innama ka semua tu. Ini anna, mana sebab dia duduk di tengah ayat. Bahawa sesungguhnya lahum bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka mendapat apa? Surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu, apalagi pasangan-pasangan. Azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan ataupun isteri-isteri yang sentiasa bersih suci. Mutahharah bersih suci. Wahum fiha khalidun. Sedang pula mereka kekal di dalamnya. Ini nikmat syurga. Itulah akan diberikan syurga, jannat tajri min tahtihal anhar. Kalau kata jannat tu maknanya akan diberikan kepada mereka tadilah hadaiq, akan diberikan kebun-kebun bunga, kebun-kebun buah-buahan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian kita tahu dah, itu dah kita buat dah, iaitu yang dikatakan sungai-sungai itu kan macam-macam jenis sungai kan, kita faham dah. Kullama ruziqu minha min samarah. Setiap kali direzekikan, diberikan kepada mereka dari sejenis buah-buahan syurga. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa, mereka akan sebut, hadzal ladzi ruziqna min qabla wa utu bihi mutasyabiha. Diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dulu. Maknanya buah syurga juga, buah dalam syurga juga diberikan kepada mereka. Lepas itu diberikan pula kali kedua, mereka akan kata ginilah, inilah dia yang telah diberikan kepada kami dulu. Bila malaikat dengar macam ni kan, dalam tafsir dia cerita, bila malaikat dengar macam ni, malaikat kata apa? Malaikat kata, kul ya abdallah. Makan ajalah. Makan buah ni. Memanglah warna sama, tapi rasanya amat berbeza. Lain. Warna sama. Ya abdallah. Kata malaikat, ya abdallah. Kul ya abdallah.
Fal-laun wahid wa ta'mu mukhtalif. Laun makna warna satulah sama. Tapi rasanya adalah sangat berlainan. Wa ta'mu wahid. Nah, itu apa ni yang disebutkan dialog yang berlaku di dalam syurga. Dalam syurga pun dia duduk balah lagi. boleh lagi berbalah kan. Ni hak kamu bagi ni kali kedua ni macam hak tadilah. Hingga malaikat kata, "Qul ya abdallah." Makanlah dulu, makan. Kamu tengok aja warna tu sama tapi rasanya lain pula. Setiap kali rasanya lain-lain. Sedap. Dikatakan bahawasanya dalam syurga ni buah-buahan kalau kita tengok di dunia ni buah yang macam tu ada pahit kan. Di dunia ni dia pahit buah. Kalau kita tengok buah tu pahit. Buah apa yang pahit di dunia ni, di dalam dunia ni? Buah pahit, buah kelat, buah apa. Tapi dalam syurga akan jadi manis belaka. Semuanya manis. Itu yang disebutkan oleh ulama tafsir. Disebutkan oleh ulama tafsir. Kemudian apa lagi dia dapat? Tadi dia dapat syurga, tajri min tahtihal anhar. Dia dapat makan buah-buahan yang sangat sedap. Mana walaupun warna sama tapi rasanya lain-lain. Dan dia dapat lagi apa? Azwaj. Ini yang orang pakat nak dapat ni. Azwaj. Mereka dapat apa? Isteri lah kalau lelaki. Kalau perempuan kami ni dapat apa? Dapat juga. Bidadara. Dapat juga kan? Okey. Kita tengok nanti. Okey. Dapat azwaj. Azwaj, pasangan-pasangan yang mutahharah. Ini adalah dimaksudkan kepada isteri-isteri lah. Isteri-isteri di sini adalah hurul ain. Hurul ain tu apa? Itu bidadari. Bidadari yang putih melepak. Hur ain dan mata dia yang luas. Mata. Kan orang kalau mata luas tu cantik kan. Zauja azwajum mutahharah. Yang kata mutahharah ni bersih. Dia kata sini bersih suci. Mutahharah ni bersih suci. Bersih suci daripada apa? Minal aqzari wal adnas. Dalam tafsir dia kata daripada kotoran. Daripada kotoran yang hissi dan maknawi. Kotoran yang kita dapat lihat dan maknawi yang yang maknawi yang kita tidak dapat lihat. Mana bersih. Mana bersih daripada apa lagi? Daripada ada ulama tafsir kata minal haid wan nifas. Tak ada haid, tak ada nifas. Tak ada haid, tak ada nifas. Tak ada ghaid, tidak ada baul, tidak ada nukham. Tak ada mana kita nak buang air besar ke? Nak buang air kecil ke? Tak ada. Dan tak ada macam kahak-kahak ke apa kan, tak ada. Itu yang kata bersih. Mutahharah tu makna bersih tu dari segi itu. Dari segi hissi dan dari segi maknawi. Azwajum mutahharah. Itu maksudnya. Wahum fiha khalid. Dan dikatakan juga bahwasanya terdapat dalam hadis menyatakan bahwasanya wanita-wanita dunia, nisa'ud dunya. Nisa' tu wanita-wanita, nisa'ud dunya yang beriman, nisa'ud dunya al-mu'minat, yakunna yaumal qiyamah ajmal minal huril ain. Apa maksud dia? Kalau yang belajar bahasa Arab yang faham, maknanya mereka ini yang wanita-wanita dunia ni yang beriman pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti lebih cantik daripada bidadari minal huril ain. Lebih cantik daripada bidadari. Jangan kita duk asa ni pula, asa rendah lah, lebihlah. Suami kita dapat hurul ain. Dia tak nampak dah kita ni. Kan. Okey, saya nak cerita sedikit tentang
tentang mungkin ada persoalan lah kata orang lelaki dapat hurul ain. Kita ni dapat apa? Kita dapat apa? Kita pun hamba Allah juga. Kita nak juga. Kita pun buat amal soleh juga. Kita nak juga. Okay, saya baca di sini ya. Satu. Suami isteri di syurga. Suami isteri di syurga. Saya baca kat sini ya. Jika seorang wanita pernah memiliki 2 orang suami di dunia, siapa di antara kedua yang menjadi suaminya di akhirat? Allah menyebutkan isteri-isteri bagi kaum lelaki dan bagi kaum lelaki, namun tidak pernah menyebutkan adanya suami-suami bagi kaum wanita. Mengapa? Ini soalan. Jawapannya dapat diambil dari keumuman firman Allah Ta'ala dalam maksud. Ni dalam surah Fussilat. Saya pun tak sempat nak tengok dia punya ayat Quran dia. Surah Fussilat ayat 31-32. Cuba tolong tengok. Yang maknanya di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan. Dalam syurga lah. Cuba tengok ayat Fussilat 31-32. Bila dapat bagi tahu saya. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan memperolehi pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surah Fussilat. Dapat lagi? Fussilat 31-32. Ayat dia. Apa dia? Cuba baca nak. Fussilat ke betul ke? 32. Cuba tolong tengok. Kau surat 480. Kalau ayat 31 Muka surat 480. 31-32. Makna dia kamilah pelindung-pelindungmu. Yang tu, betul. Ustazah? Baca tengok ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min Walakum fiha ma tashtahi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Lagi? Walakum Walakum fiha ma tad'un. Walakum tu maknanya di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan. Ma tashtahi anfusukum. Walakum ma tashtahi, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tad'un. Dan kamu di dalam syurga itu kamu mendapat apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Kita tengok kepada ayat ni. Kita tengok kepada keumuman ayat ini. Mana ayat ini umum, ni kata dalamnya kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Apa yang dan dapat juga memperoleh juga apa yang kamu minta, apa yang kamu ingin, apa yang kamu minta. Mungkin boleh kata lihat dari segi umum, mungkin kalau kita wanita ni kita nak dengan suami kita. Kita nak suami kita. Kalau suami kita masuk syurga juga. Harap-haraplah kan. Dapatlah. Kita ikut umum ayat ini. Apa yang kita ingin, apa yang kita minta. Itu dalam ayat Zukhruf. Dalam syurga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalam. Dalam surah Zukhruf ayat 71. Az-Zukhruf ayat 71. 71.
71. Minal qaryati Yutafu Minal qaryataini. alaihim. Ha? di Yutafu dalam syurga alaihim dapat bisihafin. segala apa yang diingini. Nak dapatkan ayat tu, nak dapatkan 71. 71. 21 Zukhruf. Ha. Yang yutafu alaihim. Hujung ayat tu ke? Ha? Ha? Yutafu alaihim bisihafin tu. 71 kan? Lagi? Ha. Ha. Ya, dengar tu. yutafu alaihim. Tak dengar? Yutafu alaihim عليهم بصحاف من ذهب وأكواب bisihafin. Lagi? وأصحاب من dengar yang ذهب hujung ni. وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها betul? ma tashtahi. وفيها ma تشتهي tashtahi أنفس وتلذ anfusukum. Anfusukum kan? tak Watalazzul a'yun. أنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها Tashtahil خالدون anfusu. Watalazzul a'yun. Ini yang apa ni? وأنتم فيها خالدون. Antum fiha khalidun. Wa fiha makna dalam syurga lah. Dalam syurga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Ma tashtahil anfus wa talazzul a'yun, dan apa yang sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Jadi maknanya pada umum kedua-dua ayat ini, maknanya apa sajalah yang apa ni, yang kita nak, yang kita teringin. Tashtahi al-anfus, diingini oleh hati. Hati kita ingin, hati kita berkata, hati kita yang Allah tahu mana Allah akan tunaikan apa keinginan itu. Kita lihat ada di sini tulisan daripada Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud dalam bukunya Fatawa Anil Iman wa Arkaniha. Dalam satu buku ada menyatakan, seseorang wanita jika ia termasuk ahli jannah, ahli syurga, dan belum pernah berkahwin, atau suaminya menjadi ahli neraka, dia tak ada lah suami, jadi ahli neraka, maka ketika itu masuk syurga, ketika ia masuk syurga, di sana pun terdapat kaum lelaki yang belum pernah nikah di dunia, maka akan mendapat pasangan dengan bidadari dan juga pasangan dengan wanita gadis dari dunia jika mereka mahu. Weh, dapat 2 kali ya. Itu laki-laki ya. Kita tak maulah laki-laki memang mereka dapat. Kita nak dengar kita ni. Demikian juga dengan wanita yang belum pernah memiliki suami atau punya suami di dunia namun tidak ikut masuk syurga bersamanya, maka jika ia inginkan pasangan, ia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Nakkan pasangan, apa dia akan dapat apa yang dia inginkan. Inilah kita ikut keumuman ayat tadi tu. Mana apa yang diinginkan sesuai dengan penjelasan tadi ayat tadilah. Wanita yang meninggal dunia belum berkahwin akan dikahwinkan oleh Allah SWT di syurga kelak dengan seorang laki-laki di kalangan ahli syurga. Rasulullah ada bersabda, ada hadis Rasulullah, tiada si bujang di dalam syurga. Semua ada pasangan ya. Ini kerana ada juga lelaki belum kahwin yang meninggal dunia. Wanita yang meninggal dunia setelah diceraikan dan tidak berkahwin sesudahnya, wanita ini juga akan dikahwinkan oleh Allah SWT dengan lelaki daripada ahli syurga. Wanita yang meninggal dunia sedang suaminya tidak masuk syurga. Begitu juga wanita yang meninggal dunia yang masuk syurga sedangkan suaminya tak masuk syurga, akan dikahwinkan oleh Allah dengan seorang daripada lelaki yang masuk syurga. Jangan hati. Wanita yang meninggal dunia setelah berkahwin, wanita ini akan berada bersama suaminya di syurga kelak sekiranya suaminya masuk syurga. Wanita yang kematian suami dan tidak berkahwin sesudahnya, wanita ini akan tetap bersama suaminya yang dikahwini di dunia sekiranya suaminya masuk syurga. Sekiranya suaminya masuk syurga. Wanita yang kematian suami
yang berkahwin sesudahnya akan bersama lelaki terakhir. Wanita yang kematian suami dan berkahwin sesudahnya, wanita tu lepas suami dia mati, dia kahwin dan bersama, dia akan bersama lelaki yang terakhir dikahwininya di dunia. Tidak kira berapa kali dia kahwin, dia akan bersama yang akhir, yang last. Suami yang terakhir adalah suaminya di syurga. Sekiranya suami itu menjadi ahli syurga, Rasulullah SAW bersabda, wanita adalah kepunyaan suaminya yang terakhir. Oh, ini ada dalam sabda Rasulullah juga. Itulah sedikit tentang bila kita menempuh tentang ayat la walahum fiha azwajum mutahhar wa hum fiha khalidun. Tak ada lebih ya, no? Okey, selepas itu kita lihat kepada ayat seterusnya, iaitu dalam suratul Rahman, fihi ma ainani tajriyan bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Okey, seolah-olahnya kita lihat di sini disebut dua syurga. Dari mana dua syurga ni? Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat apa 50 ke 49 ke, di sana ayat ini berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Saya nak jelaskan. Dari mana pula dua syurga ni? Dari mana datang dua syurga ni? Cuba tengok kepada ayat dalam suratul Rahman ayat 50 sampai 54. Suratul Rahman ni adalah surah yang ke-55. Dapat tak? Cik Mah tolong tengok muka surat berapa? Cepat sikit benda. 533. 533 benda, 533 muka surat muka surat Al-Quran. 533. Ayat dia 50 sampai 54. Cuba tengok ayat sebelum 50 tu. Kan dia ada waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia kata bagi siapa yang takut kepada Allah, khafa takut, maqama rabbih, Allah akan bagi kepada dia jannatan. Itu siapa? Kepada siapa? Kepada hamba yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dihisab. Dia takut. Dia takut ketika dia berdiri di hadapan Allah, bila Allah nak hisab dia takut, maka Allah akan bagi kepada dia dua syurga. Mewahnya. Dua syurga sampai. Ya Allah, Allah Maha Pemurah kan? Dua syurga. Satu syurga untuk apa? Jannatun lisaknihi. Satu syurga untuk dia duduk, untuk dia sendiri duduk dalam syurga tu. Satu syurga lagi, dia ada privacy ni. Satu syurga untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri, lisaknihi. Liyaskunahu. Wa jannah, satu syurga lagi di azwajihi. Untuk isteri-isteri dia, wa khadamihi, untuk khadam-khadam dia. Seperti mana yang berlaku pada raja-raja di dunia ni kan. Betul kan? Raja-raja di dunia ada rumah khas untuk dia. Itu ada rumah khas untuk isteri dan anak-anak dia dan pengasuh-pengasuh. Macam itulah. Akan diberi, makna akan diberi kepada hamba Allah yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Kata tafsir Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi kata, kenapa dibagi sampai dua ni? Dua syurga ni kenapa? Wa innama kanat asnataini. Syurga tu jadi diberikan kepada hamba yang khafa maqama rabbih jannatan ni, diberi kepada hamba dia yang takut
kepada Allah. Untuk apa? Liyudhamina lahus surur. Untuk menjaminkan, nak bagi dia lebih lagi dia suka, lebih lagi dia seronok suka. Sebab apa? Boleh pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini kan. Bitanaqul min jihatin ila jihah. Dia boleh berpindah-pindah, nak pergi, nak privacy, pergi syurga yang Allah bagi untuk seorang-seorang duduk. Nak pergi jumpa isteri-isteri, nak pergi jumpa anak pinak, pergi ke sana. Nak menjaminkan lagi kegembiraan orang yang takut kepada Allah. Kata ahli tafsir Az-Zamakhsyari, dua syurga ni itulah satu syurga untuk lifi'lil khairat, untuk melakukan kebaikan, dan satu syurga lagi untuk litarkil ma'asi, untuk meninggalkan segala perkara yang membawa kedurhakaan kepada Allah. Itu tafsiran para ulama lah tentang dua syurga tu. Kita pun duk tanya-tanya, saya pun mana mai pula dua syurga ni? Kena bacalah, baca tafsir, maka dapatlah jawapannya. Itu untuk orang yang makhafa maqama rabbih, ini orang yang al-abdil ladzi yakhafu qiyamahu baina yaday rabbih lil hisab jannatan. Diberikan dua jannah. Satu jannatun liyaskunahu, untuk dia tinggal, wa jannah li azwajihi, dan satu jannah lagi, satu syurga lagi untuk para isteri, untuk khadam dia. Kama kana halu mulukid dunya, seperti mana keadaan raja-raja pemerintah di dunia ini, seperti mana yang berlaku kepada mereka. Okey, fihi ma'ainani tajriyan. Kemudian diteruskan dengan ayat fihi ma'ainani tajriyan, di dalam kedua-dua syurga itu ada dua mata air. Pada kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bila dibaca ayat ni, apa nak baca? Apa nak baca? Bila kita dengar ayat ni dibaca ataupun kita sendiri membaca ayat itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sebab di sini ditanya, Syai'in. maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita jawab apa? La bisyai'in min ni'amihi Kadzibu walakal hamd. La bisyai'in min ni'amika Rabbi nukadzibu falakal. Tak ada sikit pun antara nikmat-nikmat kamu yang kami dustakan, ya Allah. Maka bagi kamu adalah segala puji. Kita kena jawab. Ambil lah. Ingatan. Apa nak kena jawab? Saya tulis kan itu. Saya tulis tak itu? La bisyai'in, tidak ada sedikit. La bisyai'in min ni'amika, daripada nikmat kamu, wahai Rabbana nukadzibu falakal hamd. Nak suruh saya tulis, tambah pula nah. Last nanti saya tulis, ya. Okey, sebab Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban disebut dalam Quran berapa kali? 31 kali, ya. 31 kali. Kan? Kita nak dapat pahala, kita jawablah. Sekolah dengar saja. Satu. Abi ayyi, mana satu ala, nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu berdua dustakan. Fiha min kulli fakihatin zawjan. Apa lagi dia cerita dalam syurga ni? Pada kedua-dua syurga itu terdapat dua macam dari tiap jenis buah-buahan. Dua syurga. Pada tiap-tiap jenis buah-buahan
yang biasa dan yang luar biasa. Ada biasa, ada luar biasa. Pasangan itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dusta, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Orang dalam syurga muttaqiina ala furushin baqainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka senang-senang di tempat masing-masing dalam syurga dengan berbaring di atas hamparan-hamparan. Muttaqiina ala furushin, berbaring di atas furush, hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya, batainuha, mana lapis dalam dia tu min istabraq, dalamnya daripada sutra tebal. Kita tiap Jumaat kalau kita pergi sembahyang masjid dibaca suratul insan, akan adalah perkataan istabraq, ini sutra tebal. Maknanya dikatakan bahawa hamparan yang lapisan sebelah dalam, hamparan tu yang lapisan sebelah dalamnya, kita kata apa? Yang lapis dalam tu kita kata apa? Lining dalam tu pun daripada sutra dah. Lining. Apatah lagi mana yang luar tu, maknanya jenis bahan yang luar tu macam mana kita tak tahu. Dalam pun dah daripada sutra. Min istabraq sutra yang sutra tebal. Yang bersulam pula. Sutra tebal yang bersulam tu yang dalam dia pun, dia punya lapis dalam tu. Kalau di luar tak tahulah nak kata apa. Maknanya bagaimana indahnya, cantiknya. Dan buah-buahannya pula wajanal jannataini dan buah-buahan di kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Tak payah. Nak aja rasa nak makan buah apa. Buah tu dia datang, ambil je lah. Tak payah. Tak payah panjat. Tak payah susah payah. Tak tahulah kita nak bayang macam mana kan. Itulah dikatakan di syurga tu, mana kita akan dapati apa? Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at. Pernah lihat mata. Kita tak boleh bayang macam mana. Buah tu dia mari kat kita macam mana? Dia datang kat kita macam mana? Tak sampai. Dia datang dengan pokok-pokok kah jenuh ada tu bayangan kita kan. Kita nak bayangkan macam mana tu. Maknanya mata tak pernah lihat. Mata tak, mala ainun ra'at tu yang ada di syurga tu semua, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Kalau suara-suara merdu di dunia ni mungkin kita biasa dengar. Tapi di syurga lagi tak tahulah macam mana. Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas pun dalam hati benda yang macam tu, tak ada pernah terlintas. Itu keindahan-keindahan yang ada di dalam syurga ataupun kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri kepada ahli syurga nanti. Ya. Okey, saya rasa saya berhentilah dekat tu. Insya-Allah kita akan sambung nanti. Tak banyak dah. Sebelum kita masuk kepada kunci utama syurga. Kita nak kenal dulu syurga. Itu baru kita nak kenal syurga. Cerita dia macam tu. Maknanya kita ni sedang dalam proses apa? Ilmul yaqin. Mana kita nak tahu dengan yakin. Syurga tu macam mana. Okey, selepas ni kita akan dapatkan kunci dia. Dapatkan kunci dia. Barulah kita boleh buka pintu syurga tu, kita boleh masuk. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi menguraikan ayat-ayat Al-Quran mengenai ayat Al-Quran dan hadis-hadis mengenai nikmat syurga yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga cerita tentang nikmat syurga yang terdapat di dalam hadis Nabi. Allahu a'lam.
Saya mohon maaf sekiranya ada silap kata dalam kita menghuraikan tadi. Kalau ada apa-apa yang nak kita kongsikan sebelum kita bersurai. Biasa lagi saya tulis ya. Habis kelas ni saya. Ustazah, Ya. Ustazah, Ya. saya nak tanya. Dia kata 2 syurga bagi hamba yang takut ketika dihisap. Okey. Ya. Maksudnya bila kita dah pergi masa dekat mahsyar nantilah. Ataupun masa kita kat Kalau dunia. nak ikutkan tu lah. Ya. Kalau nak ikutkan daripada fahaman apa ni, daripada tafsir tu lah. Sebab satu syurga untuk duduk sendiri, satu syurga maksudnya sendiri tadi Ustazah kata macam kita nak beramal lah. Tapi kat di syurga tak payah beramal dah kan? Bukan maksud beramal, nak bagi rasa. Oh, nak sorang-sorang. Bersendiri, relax private. Tak ada siapa kacau. Relax betul. Betul. Satu lagi, syurga untuk Keluarga. syurga untuk isteri, untuk anak, untuk khadam-khadam. Masuk jannatan ni tu. Liman khafa maqama rabbih jannatan, dia dapat 2 syurga. Jadi dibagi 2 syurga tu untuk Allah nak menunjukkan bahawa dia nak bagi semaksima yang mungkin untuk ahli syurga. Maksima kegembiraan, kesukaan, kebahagiaan untuk orang-orang yang masuk syurga. Sebab dia kata apa tadi tu? Man khafa maqama rabbih jannatan. Ini kepada man tu iaitu abdul ladzi, hamba yang yakhaf qiyamahu baina yaday rabbih lil hisab. Yang takut kepada Allah. Ketika dia hisab, dia akan bagi jannah, dia sunahu, satu syurga untuk dia sendiri duduk, wa jannah li azwajihi, kepada para isteri dia, wa khadamihi. Dia adalah mana kalau dia nak ada inang pengasuh lah apalah macam Kata Imam Qurtubi, kenapa dia bagi 2? Kenapa dia bagi 2 syurga? Liyudamina lahu surur, untuk menjamin dia gembira sungguh. Bitanaqul, dia boleh pergi berpindah dari sana sini kan, min jihatin ila jihad. Bitanaqul makna dia boleh pindah daripada pergi syurga ni, kemudian pergi pula syurga ni, pergi syurga yang dia duduk seorang-seorang, pergi syurga yang ada isteri dia, ada anak pinak dia di sana, mana dia boleh berpindah-pindah pergi. Tu maksud dia jalan-jalan kan. Ya, okey. Ustazah, Ya. saya terfikir jugalah, mungkin apa yang saya begini salah ke ataupun tidak, tentang dalam Al-Quran tu kebanyakannya ayat kebanyakannya ya ayyuhallazina amanu kan, wahai beriman kan. Jadi orang-orang yang beriman. maksudnya adakah orang Islam tu yang saya nak tanya pun takut salah juga orang beriman sebenarnya macam tu. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman lah. Ya, maksudnya ada orang Islam yang tak beriman maksudnya. Kalau yang saya faham, kalau orang Islam tu maknanya bila dia dah bersyahadah, itu maknanya menunjukkan dia dah beriman. Betul tak? Saya duk ingat macam tu lah. Adakah itu salah kan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman lah. Makna kita kena faham lah. Iman ni, iman yang macam mana? Iman dia kena ada 3 tu. Ada iqrar bil lisan, iqrar bil lisan, dengan lidah,
Dengan hati dan perbuatan. Hati dan dengan Dan perbuatan. perbuatan Kan? amalan. Tiga. Pasti. Tiga. Pasti. Ada tiga. Tasdik bil qalbi. Tasdiq bil qalbi wal amal bil Al-amal jawari. bil jawari. Tiga tu. Jadi dia mesti bila kata beriman tu mesti cukup tu benda tu semua. Beriman. Kalau beriman pula kita tengok. Iman apa? Ada 6 tu. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi semua tu. 6. Kena cukup Iman. lah tu. Kalau ambil separuh-separuh tak jadi juga. Nak beriman, nak apa dia? Nak percaya ke Quran saja. Hadis tak nak. Nabi tak nak. Mana boleh macam tu. Itulah kena tengok. Maknanya ataupun dia hanya dalam mulut saja, di hati tak. Itu jadi munafik pula kan. Munafik pula. Itu jadi makna kata bila kita beriman tu, beriman dalam arti kata lah sebenarnya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya kalau yang Kalau untuk umum ni selalu Allah kata ya ayyuhan nas kan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu maknanya bukan kepada semualah, siapa yang manusia yang ada atas muka bumi ni, ya ayyuhan nas. Seperti dalam surah apakah yang Allah kata, surah Nisa kah yang dimulakan dengan ya ayyuhan nas. Ittaqu rabbakum. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Bukan kepada orang Islam saja, bukan kepada orang beriman saja, semua sekali manusia yang ada atas muka bumi ini. Okay. Salah macam yang salah kata yang apa tu? Yang roh. Tak dengar, kuat sikit. Kuat Tak sikit. dengar. Tak dengar Okay. Kuat sikit. Yang salah cakap tadi roh manusia itu ada pada burung kan. Kiamat Allah akan kembalikan kepada jasad. Maksudnya jasad itu maknanya semua muda-muda kita tak ada tua kan. Yang salah. Jadi maksudnya Macam mana? barulah tu. Roh kita akan dikembalikan ke jasad yang baru. Maksudnya jasad yang ialah kita maksudnya jasad kita dah apa kata dah hancur kan. Hancur. Melainkan wali-wali Allah je lah yang ni. Jadi bila dimasukkan jasad tu maksudnya yang baru, masuk jasad yang baru yang muda lah kan. Padang syurga tak perlu. Salah. Kalau masuk syurga. Kalau masuk syurga tu tak masa tu tak kira lagi masuk syurga tu, baru roh tu dimasukkan. Belum lagi belum lagi ke mahsyar, belum lagi kan. Belum lagi dia hisab apa semua. Masuk jasad yang lama lah. Jasad yang ada ni. Ya. Ya. Jasad kan. Bila di tak baru muda balik. Macam tu saya. Lepas hisab, kalau dia syurga. Terima kasih Ustazah. Kemudian apa dia? Habis dah? Tak ada dah? Maksudnya Ustazah, suami isteri itu, suami-suami dapat Ya. bidadari kan? Yang isteri Dah darah. Dapat apa yang dia nak. Kan kita Syaruhan. cakap umum ayat tadi. Umum ayat dalam, kalau kita nak juga macam orang lelaki dapat bidadara. Mana umum ayat, dua ayat tadi tu. Kata, mana apa yang kita nak. Dalam Maknanya- syurga tu kita boleh dapat. dapat juga dah ya. Dapatlah. Betul. Walahum fiha ma tad'un. Apa yang kamu nak, apa yang kamu minta, apa yang kamu hajat, kamu boleh dapat. Terima kasih Ustazah. Okey. Okey. Lambat sampai dah kat kunci syurga.
insyaAllah. Bukan senang masuk lah benda kata. Bukan senang nak masuk, nak kena faham dulu, nak kena kenal dulu syurga. Dalam syurga tu ada apa, kenal dulu syurga. Barulah kita biar ambil kunci. Ya. Dapat kunci. Dapat kunci pun kita kena hati-hati juga. Kita dapat tu keadaan kita macam mana? Keadaan kita ni macam mana? Kita keadaan kita ni macam mana dari segi percayaan kita kepada Allah kan? Adakah kita syirik dengan Allah? Tak boleh juga. Okey, benda-benda kalau apa ni, insya-Allah minggu depan ni hari Selasa 2 hari bulan 8, kalau benda-benda nak pergi ke ke Surau kan? Ramai kan nak pergi? Ramai. Mungkin semua. Benda kata mungkin semua. Bolehlah bagi tahu kepada Cik Mona apa-apa orang nak pergi. Okay, kita boleh dengar lagi daripada pengarang dia sendiri. Mungkin dia akan cerita lebih kan. Ya. Okey, ada apa dari sana nak beritahu? Datuk, ada apa maklumat ke apa ke nak beritahu? Dalam majlis ni. Kak Mon ada tak? Kak Mon ada dalam ni ke? Kak Mon ada appointment hari ni. Kau Datuk boleh beritahu lah. Datuk beritahu yang ikut poster yang diedarkan lah. Saya takat mana yang dah diedarkan, mungkin kat DI dah sampai ya. So majlis ni insya-Allah pada hari Selasa depan bermula pada 10.30. 10.30. 10.30 ya. Maknanya kita berada di sana sebelum 10.30 lah. Urusan-urusan mengambil ustazah tu kita dah uruskan. Cuma untuk kita ni dan juga bonda-bonda dan karya-karya kita lah, kita dah maklum kepada surau-surau berdekatan untuk hadir bersama ya, dan bertempat di Dewan Imam Syafi'i dekat bawah surau kita. Dan bersempena dengan pelancaran, sebenarnya pencarian buku-buku yang akan kita gunakan sebagai bahan pengajian kita lah di Surau Anghum. Ya, sekarang ni maknanya salah satu buku ni sekarang yang Ustazah tengah guna, Laluan Mudah ke Syurga, dan dia ada 2 lagi buku Ustazah ya, saya difahamkan. 2 lagi. 3 lah. 3. Jadi yang ni jadi kita harapkan Ustazah Hajah Aminah ni akan melancarkan buku lah maknanya ya. Dan itulah lebih kurang, dan majlis 10.30 dijangka habis dalam 11.30. Dan jamuan makan disediakan. Kalau boleh reply pada Kak Mon untuk kehadiran, jadi kita boleh tahulah berapa yang boleh datang. Kita nakkan bilangan tu. Ya. Itu je Ustazah. Dengan kawan-kawan yang ada dalam majlis ni pun bolehlah beritahu pada kawan-kawan dekat-dekat dia kan. Kawan tempat kerja ke kawan-kawan. Sebab kita nak ambil kesempatan lah. Bukan senang kita nak dapat pengarang sendiri yang akan dapat. Ikut suka lah. Kalau benda nak bawa, mana tahu kot dia mana tahu kot dia nak baca ke satu ayat ke apa dalam ni ke macam mana kan. Bolehlah kita semak. Ya. Okeylah. Okay, Ustazah. Doa Ustazah. Kita nak. Saya tulis. Okey. Ni kita tutup dulu majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin raw'atina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzubika an nughtala min tahtina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah, suka memaafkan. Maka maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung bersama keridhaan-Mu dari benci-Mu dan dengan maaf-Mu dari siksa-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kemaafan, afiat dan perlindungan yang berterusan di dalam agama, dunia, keluarga dan harta kami. Ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan kami. Ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan kami. Ya Allah, berikanlah kami rasa selamat menghadapi ketakutan kami dan peliharalah kami di depan dan di belakang kami dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kami dan di atas kami, dan kami berlindung sehingga tidak teraniaya dari arah bawah kami. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa min qabbal ya karim. Karim.